power system analisis ni dia lebih kepada circuit analisis lah. Okay, so seperti yang boleh nampak tak kelas? Okay, PSA ni basically nombor satu ialah load flow kan. Load flow ni memang dia sebenarnya numerical method sebenarnya. Okay, numerical methods. That's why you ada belajar Newton, Gauss-Seidel, Faraday apa, itu semua numerical. Itu yang pertama. Yang kedua, fault lah. Fault yang you belajar dalam EPS, you belajar circuit reduction kan, untuk 3-phase fault. And then kita belajar guna Z-bus. Okay, dan EPS kita belajar dekat 3-phase fault. So kita extend dalam guna Z-bus. Tu soalan yang kalau tengok memang akan keluar benda ni lah. And then unbalance. Sebenarnya unbalance ni, bila you belajar unbalance, you boleh analyze juga untuk 3-phase fault. Okay, so basically dia benda sama je, just revision banyak. So unbalance kita dah tengok single line to ground. Hari tu agak hektik, agak laju sikit sebab saya pun kelas masa tu itu macam tak berapa nak. Jadi line pun macam tak berapa nak ni. So hari ni kita akan cuba buat line to line and double line to ground fault. So basically apa yang you perlu faham ialah sebab dalam you punya test ataupun you punya final, you just need to apply the equation. Okay, saya tunjuk contoh lah. Bukan contoh semester ni lah, contoh semester pada minta juga ni. SEM 2 lah. Okay. SEM 2. Sebenarnya banyak lagi, so kita tengok contoh yang lama-lama lah. Ini yang lama lah, 14 minggu ni zaman saya belajar, saya terus belajar untuk kalau tengok soalan pun, you ada, soalan tu akan ada okay, soalan akan ada table of formula, you apply saja. Ini contoh ya, soalan lama, Faraday couple, and then Newton reaction memang masuk lah. Biasa Gauss-Seidel tak masuk kot. Gauss-Seidel masuk test kan. Faraday couple tak masuk, so Faraday couple akan masuk test, masuk final. So and then macam ni lah figure ni. So depend on figure yang diberi lah. And then Z-bus, and then symmetrical components. Ni yang you punya quiz tadi tu. Tapi saya rasa saya dah marking, tak ingat check balik. Okay, and then ni lah figure. Figure ni lah, kalau complex figure akan jadi complex lah. Okay, so yang ni agak tricky. So based on soalan yang diberi lah. So basically you kena beware lah. Soalan ni agak tricky sebab dia ada kena tukar base. Kena tukar base, tak tukar kot. Sama-sama ni. So basically what you need to do is you need to understand how to use the equation lah ni. Equation diberi. Even though you punya final nanti online kan, so you boleh refer balik, you boleh tahu lah. Okay, equation diberi, fault. So ni fault apa? Dia cuma tak dicakap je dia fault apa. Mana lagi? Hilang lah. Silap. Oh, belum. Okay, cuma tak dikatakan fault tu ialah fault. Ini kalau you tengok, you tahu dia ialah 3-phase fault lah. Ni single line to ground fault. Ni ialah line to line. Ni double line to ground fault. Okay. And then ada transformation Y to delta to Y to delta transformation. Ni normal lah. Okay, kita tengok contoh. Nanti kita datang balik soalan ni. So kita cuba habiskan kita punya lecture. So today we will look at the line to line. Okay, line to line and double line to ground fault. Sama kan macam contoh sebelum ni, kita akan guna unloaded generator with line to line fault. Sebelum ni kita buat dia phase A saja kan, short to ground. Okay, ingatlah kalau 3-phase fault, 3 phase masuk short to ground. Kalau single line to ground fault, biasanya phase A kita guna sebagai reference. So kita refer pada phase A. And then yang ini ialah line to line. So kita, since kita nak buat analisis ni IA lah. Kalau dalam nota saya kena check. Ni IA. So
Sebab IA ke sana. So this is a phase A, phase B, phase C. So phase B and phase C short together kat sini. So apa yang kita boleh tengok kat sini, VB dengan VC akan jadi sama lah sebab dia short. We refer V, kalau kat sini ada plus minus kan, plus minus kalau you bawa you punya ground kat sini ni. So plus minus, this one is VA. This one plus minus is VB. And then since the short together, so VB sama dengan VC ya. Okay, the short together. So refer to ground is equal to 0. Equals to VB sama dengan VC. And then remember siapa yang saya kata bila fault berlaku, dia akan cari current dia punya behavior ialah nak cari the shortest path to ground. So yang ini bila dah short kat sini, so current tak lalu sana lah. So IA akan jadi kosong lah. Okay. And then kita tengok sini, since IB dengan IC ni dia ialah dia fault, dia short together, maka dia juga ialah I fault. Okay, so IB masuk sini, dia patah balik, so dia ialah negative IC. Dan dia juga ialah fault current. And then again, kita dah belajar symmetrical components. Nak cari symmetrical components untuk 0, positive, negative. Refer to base A, phase A. 1/3. This one is A inverse matrix. Darab dengan VA, VB, VC. Okay, since dia short together, dia punya analisis VA positif dengan negatif akan jadi sama lah. Okay, sebab kalau you kembangkan ni, sama sebab VB dengan VC ni sama kan. So ni VB ni pun VB juga. So that's why dapat VA1 dengan VA2 sama. Okay, so since sama juga dengan current, kita tengok current, this is our symmetrical components untuk current. 0, positive, negative. We refer to A, even though short dekat B dengan C, we refer to A. 1/3 A besar inverse. Since kita punya IA is kosong, and then IB dengan IC is negate with each other kan. So IB sama dengan IC atau IB sama dengan negative IC atau IC sama dengan negative IB. So you ambil salah satu lah. So daripada sini you kembangkan, you akan dapat IA kosong dengan kosong lah. Sebab ni kosong tambah negative IC tambah IC. So it cancel each other. So IA kosong akan jadi kosong. IA 2 sama dengan negatif IA1 sebab yang ni kosong tambah negatif IC A tambah IC square. So ni negatif IC square tambah IA IC darab A. So that's why dapat IA2 dengan negatif IA1 sama. And remember back tadi kita dah tengok kita punya VA kosong, kita kosong. So kita masuk balik dalam kita punya general equation. This is our zero sequence, positive, negative. Okay, 0, this is our Z Thevenin for each component, 0, positive, negative, condition dia macam ni, diagonal saja. Okay, yang diagonal kosong. Darabkan dengan balik kita punya I, 0 symmetrical component untuk current. So untuk positif, ingatlah positif akan ada EA lah. Kita punya derivation yang daripada minggu lepas. Positif, hanya positif saja ada EA. That's why kalau you buat 3-phase fault kan, you refer to positive sequence sebenarnya. Sebab 0 dengan negative sequence tak ada untuk 3-phase fault. So apa yang belajar selama ni, kita refer pada positive sequence sebenarnya. Dia akan ada, maknanya generator ni kita tukar dia, we represent dia dengan apa ni, back EMF lah. So you kembangkan, you akan dapat VA1 equals to EA minus IA1 Z1. Dikembangkan untuk VA2, VA2 equals to IA1 Z2. Okay, so you get this equation. Okay. But we know already that VA1 sama dengan VA2. So you rearrange balik lah equation ni. VA1 sama dengan VA2, so you samakan these two equation. Samakan. Bila you samakan, you boleh susun balik, jadikan IA1 sebagai tajuk. So you dapat IA1 equals to EA divided by Z1 dengan Z2. Z1 dengan Z2. So, okay. So daripada sini kita boleh tengok the positive negative sequence network are connected in parallel. So maksudnya untuk zero sequence dia tak ada. So bila fault happen dekat sini, apa yang berlaku ialah we refer, even though fault dekat sini kita refer back to IA1.
So IA1 kita ialah EA divided by Z1 plus Z2. Okay, so this is parallel. So what happened, the fork current ialah, ingat fork current tadi sebab kita short kat sini, dia ialah IB ataupun IC lah, negative IC. So it is IF. IF equals to IB or negative IC. Mana-mana boleh. So apa yang boleh dapat, bila you kira IA1, you dapat IA1, you darabkan dengan square root. Yang ini kalau representation of A ni, dia ialah sama juga dengan negative J square root 3 darabkan IA1. So apa yang nampak kat sini ialah, kita boleh lihat kat sini, untuk kira fault current pada line to line fault, you hanya perlu cari Z1 dengan Z0. Nampak tak? So Z1 dengan Z2. Z0 tak perlu. Dah dapat Z1 dengan Z2, you cari IA1, yang mana EA biasanya 1 per unit, preferred voltage terpanggil. Divide by these two value, you akan dapat IA1, and then you darabkan dengan negative J square root 3, you akan dapat fault current. Boleh? Kelas? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh ya? Okay, kita tengok example, and then samalah. Example biasa senang-senang. Tak apa, kita ulang balik. Ni soalan lebih kurang sama macam itu. Kan? Soalan single line to ground fault kan? 150 MVA, 30.8 kV, Y connected synchronous generator, synchronous reactor, negative, positive. So synchronous reactor ni maknanya positive sequence lah. Negative sequence, negative, zero sequence. 20, 10, 5. Maknanya J 0.2 untuk positif. Untuk negatif J 0.1, untuk 0 J 0.05. Okay. And then neutral, the neutral is solidly grounded, so tak ada ground, tak ada reactance, Zn tak ada. So the connected short transmission line with the positive sequence reactance 10%. Positif dengan negatif sama, so X1 untuk transmission line, untuk line sama dengan X2 line ialah J 0.1. And then zero sequence J line, X line untuk 0 is J 0.3. The generator was unloaded when the line to line fault occurs. Find the generator voltage fault currents. Okay, sama lah macam ni. So kita tukar from here. Tak boleh buat macam ni lah. Ni bukan nota saya. So jangan risau, sebab saya yang ajar, saya yang menanda. So ikut cara saya. So you ada generator, apa yang perlu you buat ialah you transform untuk positif, okay? Positif sequence, buat satu-satu lah, tak payah combine ni. Buat satu-satu. So daripada gambar ni, you buat positif sequence, okay? This is for positive sequence. Generator akan ada back EMF punya source, and then ada X1. Ni X1. Tadi lah, 0.2. And then transmission line, sini tak ada transformer, tak ada masalah. This is your transmission line, X1. J 0.1. Okay. So ni ialah fault kat sini. Cari X Thevenin, X1 Thevenin, X equivalent lah. So dia ialah, bila short ni you tengok the point of short will reflect to ground kan. So ni ialah series. Maka X1 Thevenin ialah 0.1 tambah 0.2, dia dapat J 0.3. Okay, ataupun Z1 lah, X1 atau Z1. Sama lah. Okay. Since kita tidak ada R, jadi X lah. Ni ialah positive sequence. Yang kedua nak cari negative sequence kan. Sama, gambar sama. Cuma negative sequence tidak ada source. So and then transmission line. Port kat sini. Cari X2. X2 0.1. 0.1. Maka your X2 is J 0.2. Okay. Then you can find your fault current. Not fault current lagi lah, IA1 kan. IA1 equals to EA divided by Z1 ataupun X1 times Z2. So we dapat 1 bahagi 0.3, 0.2, J 0.5 lah. Dapat negatif J berapa? 1 bagi 0.5 berapa? 2. Berapa? 1 bagi 25. 4. Berapa? Kelas cuba kira 1 bagi 0.5 J. Negatif 2 J.
Negatif 2J kan. Okay. Negatif 2J per unit. Okay, jawapan kat sini. And then, tapi bila nak cari fault current ialah negatif J square root 3 darab dengan IA1. So darab lah. Negatif J ni akan jadi positif kan. J akan jadi J square akan dapat negatif 1 darab dengan negatif akan dapat positif. Square root 3 darab dengan 2 dapat apa? Dapat jawapan dia. Per unit. Okay, itu ialah jawapan dalam per unit pun cukup. Makan penuh. Yang penting, first ingat kalau soalan keluar, first sekali ialah you kena sketch. Sketch positif. Sketch negatif. Since untuk yang ni tak ada zero kan, tak apa lah, tak payah buat. Kalau ada pun kena buat juga. Maksudnya kalau soalan tu dia punya, biasa soalan dia akan betul-betul. Okay, soalan dia kalau you tengok contoh yang ni lah, kita discuss yang ni lagi. Ini soalan lama-lama, hopefully bukan tak masuk yang ni lah. Ini advance sangat ni. Tak boleh tengok tak. Okay, soalan ni biasa betul-betul. Ataupun salah satu lah. Yang ni single line to ground fault saja. Ada juga soalan yang diberi kira single line to ground fault, double line to ground fault, line to line fault, interface fault. Semua sekali kena kira. So gambar yang sama, you kira 3 fault. Saya boleh pinpoint mana saya nak letak fault current. Bus 1, bus 2, bus 3. Kadang-kadang saya ada soalan trik, saya buat dekat tengah-tengah line. Ikut lah. Okay, so kena make sure you understand fundamental concept. So that is line to line fault. Boleh? Tak payah jawab macam ni lah. Jawab dia saya cakap tadi. Simple je. Tak payah commonkan ground. Buat simple macam ni. Maknanya ada dua, untuk gambar ni ada dua figure lah. Ataupun dua impedance diagram. Okay ya? Ada soalan? Sebelum kita pergi double line to ground fault. Soalan? Okay, kalau tak ada kita pergi ke double line to ground fault. So sama. Sebenarnya line to line, double line to ground fault ni that's why dia dalam satu slide yang sama. Okay, dia sebenarnya dia line to line fault tapi dia short to ground. Itu je sebenarnya. So sekarang ni apa yang jadi ialah fault current awak yang bawah ni kan. This is your fault. So fault current yang ni ialah IF, you boleh dapatkan current dia, IF equals to IB plus IC. Betul tak? Again, similar when we have this one IA, saya tak tahu kenapa gambar ni IC. Okay, since again we have short here, so this one is open, so that's why our current will not go here. So dia akan check the shortest path kat sini kan. So from here juga bila dah short tadi, bila short to ground, directly to ground, so your VB dengan VC akan jadi kosong. And IA pun kosong. Okay, IA kosong. Tapi plus minus VA sini tak kosong. Okay. Next ialah kita boleh tengok, kita nak cari kita punya symmetrical components. Kita tahu kita punya symmetrical component yang ni. Ini ialah equation dia, A inverse. VA, VB, VC kan? VB, VC. So VB, VC tadi kosong, kita just masuk balik lah. VB, VB kosong, VC kosong. Bila kau dapat, bila you kembangkan VA kosong sama dengan VA1. Sama dengan VA2 iaitu VA bagi 3. Okay. Tiga-tiga ni sama kan sebab ni kosong. You kembangkan VA, semua akan dapat VA per 3. So everything you akan dapat VA per 3 lah untuk zero sequence. And remember balik kita punya equation VA kosong, VA1, VA2, this one our source minus kita punya zero sequence current darabkan dengan Z kosong, Z1, Z2. So dekat sini sebenarnya kita boleh gantikan everything with our, because this is similar, VA kosong sama dengan VA1 sama dengan VA2. So dia ialah sama lah semuanya. So EA minus IA1 Z1, EA minus IA1 Z1. So you kembangkan everything here. So ini kompleks sebab kita kena cari kita punya Z inverse lah, sebab kita nak hilangkan Z ni. Supaya nak hilangkan Z ni, kita kena darab dengan Z inverse supaya akan dapat matrix identity. Sebelah sini pun kena darab dengan Z inverse.
Itu kan cara nak apa ni, hilangkan matrix. Okay, so since ni kita boleh panggil dia sebagai hanya ada diagonal saja, so dia agak mudah lah untuk inversekan. Of diagonal semua kosong. Okay, yang diagonal apa ni, diagonal ni dia akan jadi inverse satu for the respective components lah. Satu over Z kosong, satu over Z1, satu over Z2. Okay, so dia punya flow panjang lagi. Saya malah nak kembangkan. Sebenarnya you kena buat kat each component, dia nak hilangkan this component kan. So Z inverse akan jadi matrix identity. So akan ada Z inverse kat sini, Z inverse kat sini. So you rearrange the equation. Boleh cuba, boleh dapat, boleh disadat, tapi saya skip lah sebab kita just apply saja. Quite complex bila you nak ni. At the end of the day, you solve the equation untuk IA kosong, IA1, IA2. And then kita tahu IA sekarang ni, IA kosong tambah IA1 tambah IA2, sebab IA kosong, IA1, IA kita ialah kosongan. So everything is zero. So just rearrange the equation. So you do rearrangement, and finally you can get your IA1 equals to EA divide by Z1 plus, yang ini maksud dia apa? Ini ialah Z2 parallel dengan Z kosong. Kan? Ingat tak, Z2 Z kosong bagi dengan Z2 tambah Z kosong, dia ialah parallel. So inilah equation dia. Okay. So kalau kita cuba contoh, okay, ni baru IA1, and then you can find your fault current. Sebenarnya you cari IA1, once you dapat IA1, you boleh cari IB, and then you cari IC, and then you tambahkan, you dapat fault current. So yang itu agak kompleks, better you tengok dekat contoh soalan lah. So let's say kita tengok contoh soalan yang agak mudah sikit lah. Soalan test 2, dulu ada test 2, bolehlah kita study untuk tengok lah. Dulu ada test 2 untuk cover fault. Oh, ini kompleks ni soalan ni. Sekejap, tengok soalan ni lah. Soalan final ni. Tahap kesusahan soalan ialah bergantung kepada figure lah. Kalau saya bagi figure kompleks, dia akan jadi kompleks, very kompleks. Ni pun ada kompleks juga ni. Kita cari soalan yang mudah-mudah sikit lah. Untuk you boleh faham initially, and then when the time goes by, kita boleh tengok soalan-soalan yang kompleks. Ni semua saya lama ni. Hopefully tak keluar balik lah. Kalau keluar balik, semua bonus for you lah. Siapa yang hadir dalam kelas. Contoh, semua dah discuss ni. Ini pun kompleks juga ni, amat lama ni. Ini perlukan satu session kelas untuk discuss. Ini banyak dah buka dah ni. Yang saya dah discuss, every semester saya discuss. Hopefully you can get the idea lah. Ini contoh lah. Kompleks juga lah. Kita cuba cari contoh soalan yang okay, kita tengok contoh dekat saya punya buku lah. Saya dalam proses nak buat buku, tak buat lagi. Saya kumpulkan sepanjang saya mengajar power system ni daripada Unimap tu. Saya bukukan, tapi tak habis lagi. Ini antara soalan yang memang lagi dulu. Okey, kita cuba dengan ni lah. Okey, kita cuba buat yang soalan ni ya. Tapi ni ialah three-phase fault. Three-phase fault. Kita nak tengok. Ini soalan lama ni. Topan.
Okey, kita tengok soalan ni lah, mudah sikit. Okay. Soalan yang ini biasanya dia akan memerlukan you all dapat data tu, you all kena be careful dengan data tu lah. Okay, sebelum saya terlupa. Takut terbuka soalan saya ni je. Okay, finance. Bukan, ni saya lepas. Saya kena buka yang saya buat. Saya nak tunjuk macam ni you nak jawab kalau soalan tu ialah double line to ground fault. So tak payah pakai nota saya ni. You refer saya punya cara. Okay. First kali kalau double line to ground fault ialah you kena cari IB dengan IC. Okay. First thing, you tak perlu cari semua. You perlu cari IA kosong saja. Sebenarnya ni ialah ni three phase fault, ni ialah single line to ground fault, ni ialah line to line fault. Yang bawah ni semua ialah double line to ground fault. So you kena pilih you nak jawab guna yang mana. So yang paling mudah you cari IA kosong. Bila dah dapat IA kosong, you darab 3, you akan dapat fault current. Nak cari IA kosong, you kena perlu cari IA 1. So tak perlu cari IA 2. IA 1 hanya perlu maklumat Z1, Z0, 3 ZF. Okay, so daripada sini you kena cari yang ni lah. Okay, so cuba kita buat satu soalan supaya you boleh refer balik nanti. Okay, soalan ni biasa memang kompleks gini. Okay, figure 6 shows the 6 bus network of electric utility company. The positive zero sequence reactance line from on 100 MVA is tabulated in table 2. So kalau saya nak buat soalan tu jadi susah, saya akan suruh YouTube ada tukaran base lah. Kalau saya nak bagi soalan tu mudah, you just apply saja. Itu pun biasanya student akan ada masalah untuk create. Okay, never mind. So kalau tengok sini kita ada positive zero sequence reactance table 2A. Ada table 2A. Dia ada bus from, bus to, maknanya 1, 4. X1 dengan X0. Biasanya X1 dengan X2 dia bagi sama lah. Okay. Sebab dia bagi data untuk X1 dengan X2, X0 saja. Okay, the positive and zero sequence lah. Kat sini ada positif dengan zero sequence saja dekat table 2. Data to Y transformer between 3 and 5 is grounded. Yang ni. Ni bila ada zero sequence lah. Okay, and then data to Y transformer between 3 and 5 is grounded through reactance 0.1 per unit. Generator positive zero sequence including reactance grounded neutral 100 MVA base tabulated in table 2B. Table 2A, table 2B. Okay, so generator 1, X1, X0, Xn, ni neutral. Okay, ni X0, ni X1. Resistance, shunt reactance, load neglected, all the negative sequence. Okay, tengok sini, ni keyword dia. Negative sequence assume equal to positive sequence. So maknanya you tak perlu cari negative sequence, you cari positive sequence saja. Soalan dia illustrate the positive negative zero sequence. Okay. So soalan dia tak suruh kira fault lagi. Dia suruh illustrate dulu. Okay, first thing first, yang pertama sekali you kena masukkan everything lah, information. So positive sequence, buat dengan positive sequence dulu. Buat positive sequence sama, simple. So ada generator 1, you tukar dia dalam bentuk impedance diagram. Okay. Kalau positive sequence, tak payah consider connection of generators. Sama juga dengan negative sequence, tak ada masalah. Positive sequence, negative sequence, positive sequence ada source, negative sequence tak ada source. So just buat je lah. So kalau positive sequence,
Untuk G1 ni ada satu bus, and then ni ialah impedance 14, ni bus 1, ni bus 4. And then kat sini ada transformer tukarkan dengan impedance, and then ada bus 2. Bus 2 ada source, ada impedance. Okay, and then bus 6, ni bus 6 ada satu impedance, and then kat sini bus 5. Bus 6 dengan bus 5 ada satu impedance, 1 dengan 5 pun ada satu impedance. And then kat sini ada transformer, and then this one is bus 3, ada generator, ada impedance. Okay, so itu ialah you punya positive sequence. So next, masukkan value lah. Kalau you tinggal jawapan macam ni, kosong lah. So buat satu-satu dulu, kita buat dekat bus dulu. Bus 2 and bus from to bus 2. 1, 4 kan, 1 ke 4. 1, 4, value dia 225. So masukkan lah. J 0.225. Kita buat positive sequence dulu Satu indication positive sequence ni zero sequence. And then 1, 4. 1, 5. 1, 5 yang bawah ni. 0105. J 0.105. 24 0.035. J 0.035. 35 yang ni, 35 0.042. J 0.042. Okay, 46 yang ni 0125. J 0.125. Dan 56 0175. 0.175. Ni zero positive sequence. Boleh? Boleh lah? Sekejap semuanya senyap sama ada boleh sir. Boleh lah? Okay. So you dapat, this one is positive sequence. Untuk soalan dia minta you sketch untuk positif negatif. So dia suruh sketch juga walaupun data untuk negatif tak ada. So negative sequence sama lah. Sama dengan positif. Cuma negative sequence you kena sketch juga. Gantikan everything. Cuma yang tak ada ialah source. Sama lah. Ni ialah dia tinggal yang ni. Ni tertinggal. Ni ada generator kan. So ada source. Okay. Okay, sebelum tak habis lagi ni. Tak habis lagi, kita tengok data untuk generator pula. 0.2, 015, 025. Okay, 02, 15, 25. So G1 ni adalah 0.2. G2 15. G2 yang ni J 0.15. G3 0.25. So J 0.25. So ini adalah positive sequence. So untuk negative sequence sama, you just tukar tak ada. Value semua sama. Cuma tak ada source. Ni ialah bus 1, bus 4, bus 2, ni ground. Okay, ni sambung dengan bus ni. Sketch lah, tak perlu cantik-cantik lah. Tapi janganlah bodoh sangat. Ada student dia sketch teruk sangat sampai saya tak nampak. So at least nampak value lah. Okay, so masuk je balik value sama kan. 0.2, ini 0.225. Ni 0.0 lah. Susah saya buat nanti. 24 baru tadi. 0.35. J 0.035. PJ 0.15 kah? J 0.15. Ni J 0.125. Ni J 0.105. J 0.175. J 0.042. Ni J 0.25. Okay, ini baru positif negatif. Now we move to zero sequence. So zero sequence, okay, sebenarnya so you kena buat latihan ni.
Sebab nanti okay, tapi you all online kan, you boleh refer nota lah, tak masalah. Kalau you face to face, you kena hafal lah. Okay, so sekarang ni yang penting you tengok connection transformer. Transformer ni Y ground to delta. Ni ialah delta to Y, ada value sini, ada neutral. So buat satu-satu lah. So since kita punya generator ni hanya ada, tidak ada neutral, maka dia hanya ada X1 sajalah. Okay, clear? So bagi balik lah. So untuk zero sequence buat bawah ni. Okay, untuk zero sequence, tengok generator satu, yang lain semua sama, cuma generator lah. So transmission line. Okay, ni so untuk zero sequence. So, buat bus lah. And then ada transmission line. Ni transmission line. Transmission line. Transmission line. Transmission line tak ada masalah. Transformer kena tengok. Transformer you kena refer balik nota sebelum ni lah. Nota yes. Nota ni dekat sequence impedance ni. Okay, refer balik nota ni. So sekarang kita punya gambar Y to delta, Y ground to delta. So dia akan ada dekat delta akan short open. Okay, so okay dah balik. So akan ada impedance short and then dia open. Okay, and then ini ada G2 itself ada impedance and then ada XN lagi satu. So ada dua lah sini. Okay, so dah buat semua. Ini G1 since short tak masalah, akan ada satu saja. Okay, and then dekat sini transformer sama macam tadi, cuma kat sini ada ZN lagi, XN lagi. So akan ada dua lah sini untuk transformer dan juga XN. Data ni open. So generator ni akan open. So ni ialah zero sequence. Dah lukis macam ni, dimasukkan value lah. Masukkan value ni untuk information X kosong lah. So 14.0.4. Data letak 14.0.4. Ini ialah J 0.4. Kau ni lah. Okay, 14.0.4, 15.0.2. Jangan salah masuk ah. That's why ini untuk menguji you punya data ni lah. Data apa ni? Representation ataupun you copy data tu daripada soalan tu, jangan silap. Ada soalan student dia silap, dia tak tengok data ni. So everything silap lah. So 150.2 150.2 J 0.2 then 24.0.035 24 yang ni 0.035 okay. 35 0.042 35 yang ni 0.042 then 46 0.25 46 ni 0.25 and then 46 56 0.35 ada 56 0.35 okay, and then kita masukkan data generator kosong, satu ni kosong lah, tak ada masalah, ni kosong, J kosong ni 0.05 G2 J 0.05
And then G3 kosong. Ini kosong. Kemudian ingat ini soalan ni yang ada neutral ni dekat soalan. So kena baca soalan betul-betul lah. Dekat neutral dia kata generator positive zero sequence return okay. Ni data Y transformer between 35 is grounded to reactor 0.1. 35 0.1, maka dia punya XN dia 0.1 lah kat sini. Dekat G2 dia kata tak, G2 saya silap. Saya pun silap. XN ni yang ni bukan X0, salah bukan ni. Ni tengok sini. G1 0.06. Ni 0.06. G2 0.04. G2 ni dah 0.04. And then G3 0.08 tu saya pelik tu. 0.08. Yang ni XN. XN dia kosong, 0.05 kosong. Yang ni 0.05 lah. Yang lain semua kosong. Sebab yang ni ada neutral. Okay, yang tu tak ada. So dia kosong. So ini ialah zero sequence. Boleh tak? Soalan dia nampak panjang kan? So tapi soalan dia suruh illustrate je. Boleh kelas? Boleh nampak tak? Tengok ni. Okey, boleh kita Since kita hari ni kita belajar line to line fault dengan double line to ground fault. So kita buat satu soalan. Soalan yang sama. Kita dah buat positif, negatif, zero sequence. So apa yang perlu kita buat sekarang? Katalah fault berlaku dekat, saya nak buat mana? Nak bagi mudah. Sebab kalau you tengok ni agak kompleks ni. Figure ni agak kompleks sebab kalau fault kat sini, yang ini akan jadi delta 2y. Kalau fault kat sini pun sama. Kalau fault kat sini, paling mudah kat sini lah. Ni kan pada tak juga. Memang kena buat delta 2y connection. Okay, so maknanya saya buat lah. Katalah fault berlaku dekat bus 6. Fault berlaku dekat bus 6. Katalah saya nak buat dia ialah double line to ground. Inilah saya kata fault berlaku kat bus 6, cari fault current. Ataupun line to line fault berlaku dekat bus 6, cari fault current. Dan double line to ground fault berlaku dekat bus 6 juga, cari fault current. So apa yang perlu buat? Kita sini. Sini. Ni kan parallel series. Okey lah, boleh dah. Fault berlaku kat sini. Okey, boleh. Okey, fault berlaku kat bus 6. So you kena cari X1 ataupun Z1, X2 dengan X0. Sebab nak cari double line to ground fault, you kena cari nota tadi. Ataupun line to line fault dulu lah. Kita cari line to line fault dulu. Mana line to line fault? Kita akan cari IA1. Nak cari IA1 dia adalah EA bagi dengan Z1 tambah Z2. Maka kita akan cari X1 dengan X2. Okay. So kita akan cari X1 dengan X2 lah. So dekat zero sequence tak perlu cari. Kita cari yang ini. Okay. Fault berlaku dekat sini lah. Saya tunjuk yang ni. Tak nampak lah. Okay, balik lah ni. Okay, sini lah. Okay. Fault berlaku dekat sini. Apa yang perlu nampak, you kena cari Z Thevenin from the point of fault refer to ground. So kat sini you nampak sini cabang kan. So yang ni nak tak nak ialah you kena buat delta 2y. Oh, susah kat ni. Ni akan jadi cabang. Ni akan cabang. Cabang lagi. Oh, kita buat kat satu lah. Kan series. Okay lah, kita tukar lah. Buat fault dekat bus 1. Okay. Saya buat soalan fault dekat bus 1.
That's why saya tak buat soalan fault ni kat sini. Tak tahu suka tak boleh buat. Fault dekat bus itu, ni fault. You nak cari titik sini Z terbenin. Daripada titik ni ke ground. So yang ni akan ada cabang 3 kan. So yang ini akan jadi series sebab ni ialah open. Betul tak? Ni ialah open circuit. See, this is open circuit. So yang ini akan series. Betul tak? Yang ni akan tambah dengan yang ni. So value yang ini akan jadi berapa? 125 campur 175. Boleh kira? Cuba tambah. J 0.125 campur dengan J 0.175. Cuba. Kita dapat J 0.3. So ni akan jadi J 0.3 sebab dia open kan. So dia akan series. So yang ini so you nampak sini cabang. So apa yang perlu you buat ialah you kena buat ni data ni. Data to Y transformation lah. Okay, you buat data to Y. Saya tak balik kat sini lah. Gambar saya pelengkap sikit. So 14 berapa tadi? 0225. Kat sini impedance lah. J 0.225. Ni 14, ni 15, 105. Ni J 0.105. So ini sebenarnya data. So you kena buat data to Y transformation lah. Boleh? Sekejap semua orang ni. Boleh tak kelas? Boleh, sir. Boleh. Kena saya buat quiz ni boleh. Okay, so you kena ada, you buat data to Y transformation. Ni ialah A, ni ialah B, ni ialah C. So you dapat sini, ni akan parallel dengan sini. Kembangan. Ni dengan yang ini akan jadi. Okay, so you kena imagine lah gambar ni. So saya copy sekali lagi lah supaya boleh nampak. Mana lagi? Tadi saya cakap kan, so gambar ni kalau you tengok, kalau you lukis balik, you akan nampak sini akan tadi dia jadi data to Y transformation, betul tak? So you nampak fault titik sini refer to ground. So you akan nampak belah sini akan parallel dengan yang ni kan. So ni ialah kita baca lah, ni ialah A, ni ialah ni A kecil tadi. A, B, C kan. You kira tadi lah. So yang ini akan series. Semua ni. Yang ini pun semua akan jadi series. So kita nak cari Z1 dengan Z2. Kebetulan Z1 dengan Z2 data dia sama. So you kena cari A lah. A berapa, B berapa, C berapa. So A ialah 2 ni kan. J 0.225 darab J 0.105 bahagi dengan semua value. J 0.225 tambah J 0.105 tambah J 0.3. Boleh cuba kira seorang? Sebagai nama lah. Ni Khairul Nisa ni ada tak? Khairul Nisa ada tak? Ada, sir. Okay, cuba kira. Ada tadi gambar ni. Hilang lah. Ni. 0.225 darab dengan 0.105 bahagi dengan semua ni lah. 1, 2, 3 ni.
Yang lain cuba kira B pula. B sama B 0.225 darab dengan 0.3. Okey, B J 0.225 darab dengan J 0.3 bahagi bawah ni yang sambung ni. C 0.105 darab J 0.3 bagi yang bawah ni. Boleh? Cuba kira. Bagi masa sekejap. Hari ni kelas lama sikit lah. Kelas lama ni kelas setengah jam je kan. Kira dah. J 0.0375 Saya cari gambar awak ni Kalau salah dia lah. 0.0375 A ya. J 0.0375 B. B berapa B? Oh, tak masalah. B berapa B? Kosong poin 01 1071 1071 B sama dengan J 0.1071 C. Berapa C? Berapa C? Dapat tak? 0.05. Okey, so kita ambil jawapan kawan awak 0.05. J 0.05. Okey, so ingat berapa tadi? A 0.0375. So A kecil. J 0.0375. B J 0.1071. C J 0.05. So kat sini you nampak you punya Z Thevenin ni kan, Z Thevenin ataupun Z1 lah. Dia ialah yang ini. Ini gambar tadi lah, saya malah nak tukar balik. So dia ialah berapa? 0.2 kan. So dia ialah J 0.2. Boleh kerana dia bus, dia akan jadi parallel. So dia parallel dengan A. Ingat ni 0.2 parallel dengan A tambah ni pecah dua kan. So dia parallel juga. Bila you parallel kan dia series. B tambah yang ni lah. Tambah ni dengan tambah yang ni. B tadi gambar di mana? Yang ni. 0.035 tambah 0.15. Okay. So saya kira juga. 0.035 tambah 0.15. So 0.185 lah. Komponen ni ingat komponen ni dengan komponen G ni. Yang dia punya connection tak payah ambil sebab itu untuk zero sequence saja. Jangan silap. So B ialah 0.185 kan. Ni tambah ni apa? Tambah ni B. B parallel, B tambah yang ini parallel dengan ni kan. Tambah dia parallel dengan C tambah yang ni. Komponen ni dengan komponen G ni. Komponen transformer dengan G. Transformer apa? 0.042 tambah dengan 0.25.
0.042 tambah 0.25. 0.292. C tambah dengan J 0.292. So itu ialah you punya Z Thevenin. Okay. Cuba buat, boleh tak? Z1 sama dengan Z2 ialah J 0.2 parallel dengan yang ni, A tadi 0.0375 ni kau buat kira, tambah, jangan buat lagi parallelkan ni dulu. B ni berapa ni? Ni dapat berapa ni? 1071 tambah 0.185. Cuba cek lah, kalau saya salah tentukanlah J 0.2921. So yang ini ialah J 0.2921. Dia parallel kan, jangan buat lagi ni dua tu. C 0.05 tambah 0.290, 0.05 tambah 0.292. So dia lah yang ni J 0.342. Okay, so yang ni saya nak ajar satu trik. You all semua pakai kalkulator saintifik, sepatutnya tak ada masalah. Nak kira ni senang dia, you tak payah buat Z1, Z apa ni. You faham konsep dia ialah kalau parallel ni, ingat belajar dulu parallel, cari R equation dia ialah apa? 1 over RT equals to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R bla 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 kan. Dah dapat tu you inverse kan. So kalau parallel pun sama. So cari yang ni dulu sebab ni dua kena parallel. You ambil je guna kalkulator. 1 bahagi, buat terus, tak payah buat darab and then bahagi tambah, tak payah. So 1 bahagi 0.2921I. Baru you tekan tambah. Dia takkan buat dia takkan tambah lagi, dia akan buat apa ni, operasi darab dulu. And then 1 bahagi 0.2921 tambah 1 bahagi J 0.342I. Okay, dah dapat result tu sama dengan, kemudian you ambil you punya kalkulator you, 1 bahagi answer, you akan dapat value dia lah berapa. So you dapat lebih kurang yang ini, jawapan saya dapat lah, ni you kena semak balik lah. Yang ini J 0.1575. Okay, kemudian yang ini tambah kan, just tambah je lah. Tambah 0.0375I. So jawapan saya ialah okey, 1 bahagi 0.2921I tambah 1 bahagi 0.342I, and then inversekan dia, 1 bahagi answer, dapat yang tu, and then tambah 0.0375I. So dapat results. Bila dapat result, this one, yang ini ialah J 0.195. J 0.195. Kemudian you parallelkan yang ini. So dah dapat result ni. So dia ialah 1 bahagi answer ataupun 1 bahagi 0.2I tambah 1 bahagi 0.195I. So you dapat tambah and then you inversekan, bahagi 1 bahagi answer. Jawapan dia ialah Z1 sama dengan Z2 J 0.0987 unit. Okay, so you dapat Z1 dan Z2. So daripada sini you boleh cari IA1 iaitu EA itu 1 lah, bagi dengan Z1 tambah Z2. So you dapat yang ni kali 2 kali 2 and then 1 bahagi answer.
So you dapat negatif 5 lebih kurang negatif J 5.041 per unit. Ini untuk IA1. Nak cari fault current IF didarabkan dengan negatif J square root 3 darab dengan yang ni IA1 ni. So you dapat fault current untuk bila line to line fault happen dekat bus 1. Boleh tak? Jangan kelas. Boleh? Kalau boleh, cuba buat DIY, buat soalan yang sama tapi dia double line to ground fault. So apa dia boleh buat? You kena cari, tengok soalan ni, you kena cari IA kosong. Nak cari IA kosong, you kena cari IA1 lah. Tadi kita dah cari IA1 kan. Tapi IA1 dia sekarang, you kena cari Z kosong lah. Maknanya Z kosong ni you kena solve kan. Sebenarnya Z kosong lagi senang. Bila fault berlaku kat sini, sama, kena buat delta to Y transformation, tapi kat sini dah tak ada dah. Dia open. Sini pun dia open. So value dia makin kurang lah. Konsep dia sama. Cepat dapat Z kosong, boleh cari I1 guna this equation. Dah dapat I1, cari IA kosong. Dah dapat IA kosong, darab 3, dapat fault current. Boleh tak? Memang makan masa lah. That's why kelas ni di ujung-ujung ni biasanya saya akan buat contoh soalan. Saya akan buat contoh soalan yang panjang, kisahkan dalam kelas, and then you refer balik. Cuba buat balik lah. So yang ni DIY, cuba buat double line to ground fault. Boleh? So sudah sejauh dah kelas kita. Ada soalan? Ke semua tak ada dah, makan lah. Okay, tak ada. Kita stop kat sini. Jumpa you next week. Jangan lupa buat assignment. I think that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Okay. Nanti saya akan upload videonya.